Bismillahirrahmanirrahim. Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dengan kerjasama Majlis Guru Cemerlang Negeri Melaka membawakan program e-belajar Sains Tingkatan 4. Tajuk pada hari ini adalah Bab 9 Kimia Industri. Guru anda pada hari ini ialah Cikgu Zuraini Abdul Kadir daripada SMK Air Keroh. Cikgu akan membawakan tajuk hari ini kepada anak-anak iaitu tajuk Kimia Industri di bawah standard kandungan 9.3 iaitu polimer. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 9.3.1 menerangkan polimer semula jadi dan polimer sintetik. 9.3.2 menerangkan proses pempolimeran penambahan. 9.3.3 berkomunikasi mengenai ciri dan proses pemvulkanan getah. Dan 9.3.4 menjana idea tentang teknologi terkini berasaskan getah. Okey, anak-anak, objektif pembelajaran kita harapkan agar anak-anak murid tingkatan 4 dapat menerangkan dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 contoh polimer semula jadi dan 4 contoh polimer sintetik dengan tepat. Keduanya menerangkan proses pempolimeran penambahan. Seterusnya, berkomunikasi mengenai 3 ciri getah asli dan bagaimanakah proses pemvulkanan getah dilakukan dengan tepat. Dan akhir sekali, diharapkan anak-anak murid dapat menjana idea tentang teknologi terkini berasaskan getah dengan tepat. Jom kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan e-belajar tingkatan 4. Anak-anak, pernahkah anak-anak mendengar perkataan polimer? Apa itu polimer? Okey, cikgu nak bawakan anak-anak untuk lihat gambar ini. Apa yang dapat anak-anak perhatikan daripada gambar ini? Ya, anak-anak nampak kan gambar-gambar barangan-barangan yang dipamerkan dalam gambar ini sebahagiannya diperbuat daripada plastik dan sebahagiannya diperbuat daripada getah. Ini adalah contoh-contoh polimer. Apakah sebenarnya itu polimer? Polimer ialah molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Ini contoh rantaian polimer. Ya, polimer-polimer ini dibina dari unit-unit molekul kecil yang dikenali sebagai monomer. Okey, kita lihat pula polimer tadi ya. Polimer terbahagi kepada 2 jenis, iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Apa itu polimer semula jadi? Polimer semula jadi ialah polimer yang wujud secara semula jadi. Sebagai contohnya kanji. Anak-anak biasa dengan kanji kerana dalam makanan kita mengandungi kanji di mana ia dikelaskan dalam kelas karbohidrat. Kanji ini monomernya adalah glukosa di mana kegunaan kanji dalam membekalkan tenaga kepada kita. Seterusnya, contoh polimer semula jadi yang kedua ialah protein. Dalam pemakanan kita juga kita sangat perlukan protein di mana monomer bagi protein adalah asid amino. Di mana kegunaan protein adalah membina sel-sel badan dan menggantikan sel-sel yang rosak. Seterusnya, contoh polimer semula jadi yang ketiga ialah getah asli. Monomer bagi getah asli ialah isoprena. Getah asli berguna dalam membuat produk-produk berasaskan getah. Kita lihat pula ya anak-anak, apa itu polimer sintetik? Polimer sintetik ialah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Contohnya seperti politina. Di sini cikgu bawakan contoh botol air mineral. Dibina daripada politina di mana monomer bagi politina adalah etina.
Kegunaannya selain daripada membuat botol plastik, juga digunakan dalam membuat beg plastik, baldi dan sebagainya. Contoh polimer sintetik yang kedua adalah polistirena. Polistirena digunakan dalam membuat produk-produk yang berasaskan pembungkusan, dalam bekas-bekas pembungkusan, di mana monomer bagi polistirena adalah stirena. Seterusnya, cikgu bawakan contoh polimer sintetik yang ketiga, iaitu Perspex. Apa itu Perspex? Perspex ini dibina daripada monomernya, iaitu metil metakrilat. Kegunaannya dalam pembuatan tingkap kapal terbang, tingkap kenderaan, dan akhir sekali contoh polimer sintetik ialah getah sintetik. Getah sintetik. Tadi cikgu ada terangkan tentang polimer semula jadi ialah getah asli. Di sini polimer sintetik juga getah sintetik. Getah asli tadi monomernya adalah isoprena. Manakala bagi getah sintetik pula, monomernya adalah neoprena. Di mana kegunaannya dalam pembuatan sarung tangan, tayar kereta dan tapak kasut. Nanti cikgu akan bincang dengan anak-anak kenapa getah asli kurang sesuai dalam pembuatan tayar kereta dan tapak kasut. Nanti kita akan bincangkan dalam tajuk seterusnya. Anak-anak, kita teruskan lagi dalam membincangkan tentang polimer ini, iaitu bagaimanakah polimer dibina. Tadi kita ada bincangkan bahawa polimer merupakan gabungan unit-unit kecil yang dikenali sebagai monomer. Kita ambil contoh, ini adalah monomer. Dan monomer-monomer ini akan digabungkan melalui ikatan kimia dan melalui gabungan ini dia akan membentuk polimer melalui proses yang dipanggil pempolimeran. Dan polimer-polimer ini juga boleh diuraikan semula untuk membentuk monomer kembali melalui proses yang dikenali sebagai penyahpolimeran. Anak-anak, kita teruskan lagi perbincangan kita dalam tajuk polimer ini dengan membawakan contoh-contoh yang lain. Kita bincangkan pula apakah yang dinamakan sebagai pempolimeran penambahan. Pempolimeran penambahan adalah pempolimeran yang melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal yang dikenali sebagai pempolimeran penambahan. Kita ambil contoh seperti etina. Anak-anak, kalau anak perhatikan di sini, antara karbon ini diikat dengan satu ikatan ganda dua. Di mana apabila etina ini bergabung untuk membentuk polietina, ikatan ganda dua ini dipecahkan menjadi ikatan tunggal. So, inilah yang dikenali sebagai pempolimeran penambahan. Kita kembali membincangkan tentang polimer semula jadi. Cikgu nak bawakan hari ini polimer semula jadi, contoh yang cikgu sebut yang ketiga tadi iaitu getah asli. Anak-anak bisa lihat, ini pokok ni ialah pokok getah. Pokok getah ini apabila kita toreh kulitnya, dia mengeluarkan sejenis cecair berwarna putih iaitu susu getah yang mana ia juga dikenali sebagai latex. Jadi tadi cikgu ada beritahu kan bahawa monomer bagi getah asli ialah isoprena. Sebut dia anak-anak, isoprena. Dan kalau kita lihat dan kita ada bincang sikit tadi bahawa getah asli menghasilkan pelbagai produk yang berasaskan getah. Kita ambil contoh seperti produk-produk atau barangan-barangan yang
digunakan dalam pelbagai peralatan menggunakan bahan-bahan getah ini dalam penebat elektrik, dalam bahan saluran-saluran paip, dalam berbagai peralatan-peralatan kecil. Selain daripada itu digunakan sebagai tikar dalam yoga, sebagai cushion dalam pembuatan sarung tangan, menghasilkan juga puting dan kita lihat banyak sangat barangan-barangan yang berasaskan produk getah. Jadi hari ini cikgu nak bawa dengan anak-anak untuk mengkaji ciri-ciri bagi getah asli. Cuba anak-anak perhatikan video ini ya. Apabila getah itu ditarik, ia akan memanjang. Dan apabila ia dilepaskan, ia akan kembali kepada bentuk asalnya. Ini adalah ciri getah asli yang pertama, iaitu bersifat kenyal. Apa itu sifat kenyal? Apabila getah itu ditarik, ia akan memanjang dan apabila ia dilepaskan, ia kembali ke bentuk asalnya. Itu ciri yang pertama. Terusnya, kita lihat ciri yang kedua. Cikgu nak anak-anak cuba perhatikan video ini. Kita pasangkan satu litar yang lengkap kepada sumber bekalan tenaga elektrik. Kita dapati bahawa mentol itu menyala. Sekarang kita cuba ambilkan getah seperti gelung getah. Kita sambungkan kepada litar ini. Cuba anak-anak perhatikan apakah yang berlaku kepada mentol? Ya, mentol tidak menyala. So, apa yang diperkatakan sini, satu daripada ciri getah asli ialah ia merupakan penebat elektrik yang baik. So selain daripada itu, antara cirinya ialah ia lembut, tidak tahan haba dan tidak telap udara. So inilah di antara ciri-ciri getah asli. Anak-anak. Di sini cikgu nak bawakan satu aktiviti atau satu eksperimen untuk melihat tindakan asid dan juga tindakan alkali terhadap latex. So cuba anak-anak perhatikan video ini dahulu ya. Di sini ada amonia, alkali, masukkan amonia dalam latex atau susu getah tadi dan kita kacaukan. Apa yang dapat anak-anak perhatikan? Untuk ini kita dapati bahawa getah ini kekal dalam keadaan cair. Kita biarkan selama 10 minit, kita akan perhatikan semula. Kemudian untuk kekan yang lagi satu ini, kita campurkan getah itu dengan asid dan kita kacau. So anak-anak nampak tak apa yang berlaku kepada getah tersebut? Ya, getah itu bergumpal. Dalam kata lain, dia membentuk pepejal. So ini yang kita perhatikan, tindakan asid dan alkali terhadap latex. Apabila alkali dicampurkan kepada latex dan kita biarkan selama 10 minit, kita dapati bahawa latex ini kekal dalam keadaan cecair. Sebenarnya kalau kita biarkan selama 1 hari pun kita akan dapati bahawa latex ini kekal dalam keadaan cecair apabila dicampurkan dengan alkali. Manakala pada eksperimen yang lagi satu ini, kita campurkan dengan asid, kita dapati bahawa getah itu bergumpal.
Okey, anak-anak, kita akan bincangkan. Berlaku. Okey, ini adalah perbincangan atau cikgu nak bawakan dengan anak-anak bagaimanakah yang kita perhatikan tadi asid boleh menggumpalkan getah. Okey, so anak-anak perhatikan ini adalah rantai polimer getah yang dibaluti oleh membran protein yang mempunyai cas negatif. Okey, so cikgu bawa contoh dua dulu ya, rantai polimer getah. Okey. Apabila kita campurkan asid, apa yang berlaku ialah ion positif. Itu ion hidrogen yang bercas positif daripada asid. Okey, seterusnya akan meneutralkan ion negatif pada membran protein rantai polimer getah. Okey, so setiap ion negatif rantai polimer getah itu akan didekati oleh cas-cas positif ion hidrogen daripada asid yang menyebabkan zarah getah menjadi neutral. Okey, seterusnya apa berlaku ya anak-anak? Okey, kita lihat ya. Apabila zarah-zarah getah menjadi neutral, ini menyebabkan membran. Okey, seterusnya anak-anak ya, kita lihat zarah-zarah getah yang telah dineutralkan tadi akan berlanggar antara satu sama lain lalu memecahkan lapisan membran protein dan seterusnya membebaskan molekul-molekul getah. Okey. Kemudian rantai polimer yang terlepas itu akan bergabung antara satu sama lain. Kita lihat sini. Dia akan bergabung antara satu sama lain lalu ia bergumpal. Inilah yang menyebabkan mengapakah atau bagaimanakah pergumpalan getah berlaku apabila kita tambah asid. Okey. Seterusnya kita cuba lihat pula bagaimanakah latex ini kekal dalam keadaan cecair. Okey anak-anak. Okey. Apabila kita tinggalkan latex tanpa ditambah asid atau tambah alkali, sebenarnya latex akan bergumpal kerana atau disebabkan oleh tindakan bakteria yang membebaskan ion positif. Namun begitu, apabila kita tambahkan alkali, apa yang berlaku ialah ion-ion negatif daripada hidroksida, ion-ion hidroksida yang bercas negatif akan meneutralkan cas-cas positif daripada tindakan bakteria atau asid yang dibebaskan oleh bakteria tadi. Jadi ion-ion hidroksida daripada alkali ini akan meneutralkan ion hidrogen daripada asid tadi. Maka seterusnya cas negatif akan kekal pada membran protein yang menyebabkan molekul getah akan tetap menolak antara satu sama lain dan ia tidak akan berlanggar, tidak akan bergumpal menyebabkan molekul getah kekal dalam keadaan cair. Oleh itu, apabila kita tambahkan alkali, maka getah kekal dalam keadaan cair. Okey anak-anak ya, itulah dia kesan
bagaimana tindakan asid dan alkali terhadap molekul getah. Okey. Apakah rumusan yang kita dapat buat di sini? Apabila getah dicampurkan dengan asid, ia akan bergumpal dan membentuk pepejal. Namun, atau manakala apabila getah dicampurkan dengan alkali, ia akan kekal dalam keadaan cair. Seterusnya anak-anak, kita lihat ya produk-produk yang berasaskan getah. Ya. Tadi kita dah lihat dengan menggunakan getah asli, berdasarkan ciri yang terdapat pada getah asli, lembut, kenyal, kita boleh hasilkan sarung tangan, kita hasilkan puting susu, kita hasilkan pelapik untuk yoga. Okey. Namun begitu ya anak-anak, selain daripada produk-produk yang kita bincang tadi, getah juga digunakan dalam pembuatan tayar, dalam menjadi penebat kepada alat elektrik, digunakan dalam pembuatan tapak kasut, selipar. Cuba anak-anak fikirkan, sekiranya dengan ciri getah yang tidak tahan haba, lembut. Satu lagi cikgu tidak sebut tadi ialah mudah tidak tahan haba. Bila tidak tahan haba, dia mudah terbakar, mudah cair ataupun takat leburnya rendah. Sesuaikah getah itu kita jadikan tayar? Sesuaikah getah itu kita jadikan tapak kasut? Apa jadi sekiranya tayar itu melalui kawasan yang panas? Kita tahu dia tidak tahan haba, tidak tahan bahan kimia. Sesuaikah getah asli kita jadikan tayar? Tentunya tidak sesuai kan? Jadi atas sebab itu, disebabkan sifat atau ciri getah asli yang lembut tadi, lembut dan beberapa ciri yang telah kita bincangkan tadi menyebabkan ia tidak sesuai dalam pembuatan tayar, maka kita perlu lakukan sesuatu kepada getah ini. Di sini cikgu nak terangkan tentang proses pemvulkanan getah. Apa itu pemvulkanan getah ya nak? Pemvulkanan getah ialah satu proses yang membaiki sifat getah yang menjadikannya lebih kuat. Iaitu di mana di sini dalam proses pemvulkanan, getah akan kita panaskan bersama sulfur. Melalui proses pemvulkanan ini, atom-atom sulfur akan ditambah ke molekul polimer getah asli yang berbentuk rantai. Dan getah yang diperolehi hasil daripada proses pemvulkanan ini dinamakan. Kita kembali membincangkan proses bagaimana kita dapat menjadikan getah asli itu lebih baik melalui proses yang dinamakan pemvulkanan getah. Ini merupakan rantai polimer getah asli. Apabila getah asli ini kita panaskan dia dengan sulfur, seterusnya ialah atom-atom sulfur tadi akan mengikat rantai polimer getah asli dengan membentuk rangkai silang sulfur. Dan ini menjadikan getah tervulkan ini mempunyai ciri yang lebih baik atau lebih kuat, lebih keras, lebih tahan haba berbanding getah asli. Apa yang berlaku ialah struktur utama getah tervulkan ini mempunyai ikatan antara setiap rantai polimer getah. Manakala tiada pada getah asli, tiada ikatan ini, iaitu rangkai silang sulfur. Atom-atom sulfur tadi menghasilkan rangkai silang antara rantai polimer getah ini, di mana apabila daya dikenakan terhadap polimer getah, rangkai polimer getah tervulkan ini sukar untuk menggelongsor, seperti dikenakan haba yang menyebabkan molekul getah tervulkan ini sukar untuk kita putuskan. Atas sebab itulah sifatnya lebih baik, lebih kuat, lebih tahan haba berbanding getah asli.
Dengan mempunyai ciri inilah, maka getah terbukan ini sangat sesuai untuk dijadikan tapak kasut dan juga layar kenderaan. Ya anak-anak, berdasarkan penerangan tadi, kan ciri-ciri getah terbulkan kalau kita bandingkan dengan getah asli. So cirinya yang pertama, getah terbulkan ini lebih keras. Seterusnya, ia juga lebih kenyal. Kemudian, ia juga merupakan penebat elektrik yang baik, tidak mudah teroksida, tidak bertindak balas dengan asid dan alkali, dan akhirnya ia tahan terhadap haba. Berdasarkan ciri-ciri inilah yang menyebabkan getah. Kita kembali sekali lagi anak-anak ya. Kali ini kita akan membincangkan teknologi terkini berasaskan getah. Kita tahu bahawa getah merupakan salah satu komoditi utama di Malaysia. Industri getah membantu meningkatkan ekonomi negara kita. Penyelidikan dan pembangunan terhadap getah yang dijalankan oleh Lembaga Getah Malaysia, LGM, di mana ini perlu diteruskan supaya industri getah di negara kita menjadi bertambah maju pada masa hadapan. Berdasarkan ini juga, beberapa penemuan baharu telah dihasilkan dengan menggunakan keistimewaan getah dalam bidang pembuatan dan penggunaan. Mari kita bincangkan dan mari kita lihat bersama apakah teknologi itu. Okey, kita lihat yang pertamanya dalam pembinaan. Anak-anak nampak tu apa yang ditunjukkan oleh gambar itu? Ya, itu adalah turapan jalan raya. Sebenarnya turapan jalan raya ini menggunakan asfalt terubah suai getah bekuan. Di mana ia dijadikan sebagai konkrit untuk menurap jalan raya. Di mana sifat-sifatnya antaranya ialah tahan lebih lama, tahan haba, mengurangkan bunyi bising semasa terutamanya kenderaan yang besar bila berjalan di jalan raya, bunyi bising dapat dikurangkan dan juga dapat mengurangkan keretakan pada jalan raya. Ini penting demi keselamatan pengguna-pengguna jalan raya di Malaysia. Okey, seterusnya anak-anak, teknologi yang kedua yang kita akan bincangkan di sini adalah color atau getah color yang merupakan satu alternatif bagi penggiat seni lukisan dalam menghasilkan karya-karya mereka yang bermutu. Okey, getah color merupakan cat berasaskan air yang ia merupakan satu produk yang mesra alam. Kita tahu kan daripada bahan semula jadi kan getah daripada pokok getah kan. Okey, ini adalah telah difailkan sebagai hak milik intelektual oleh Lembaga Getah Malaysia yang mempunyai kelebihan dalam bidang seni visual. Antara kelebihannya ialah cat color ini atau getah color ini kering lebih cepat berbanding cat air dan kering lebih lambat berbanding akrilik. Ini memberikan fleksibiliti yang lebih baik dan merupakan permainan yang baik dalam karya seni. Okay. Selain itu juga, cat color ataupun getah color ini mempunyai ciri tambahan iaitu mempunyai rintangan yang tinggi terhadap air apabila ia kering. Ini dapat membantu menghasilkan karya yang lebih tahan lama dan kotoran warna yang melekat pada tangan pula senang untuk ditanggalkan. Ini menyebabkan produk ini selamat digunakan terutama untuk golongan kanak-kanak. Selain daripada itu, dia tidak mengandungi toksik dan dapat menghasilkan lukisan yang unik dan menarik. Okay, nampak tadi dua kebaikan ataupun teknologi pada turapan jalan raya dan juga pada pengkarya seni. Selain daripada itu kita lihat yang ketiganya ialah tentang penghasilan
pad landasan pada kereta api, iaitu pada landasan kereta api, di mana pad landasan ini diperbuat daripada getah. Kita letakkan pad ini di antara landasan dengan enjin kereta api. Dengan penggunaan pad ini dapat mengurangkan getaran dan bunyi pada landasan kereta api. Okey. Anak-anak terfikirkah apakah lagi potensi lain kegunaan getah? Anak-anak sebagai pewaris generasi akan datang, cubalah fikir-fikirkan bagaimana pula dengan potensi lain kegunaan getah pada masa akan datang. Okey. Cikgu berhenti di sini dulu berbincang dengan anak-anak tentang polimer, iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey, seterusnya anak-anak. Okey, cikgu nak berikan sedikit soalan formatif bagi menguji kefahaman anak-anak tentang apa yang telah cikgu bincangkan dalam topik ini. Okey, dengan menggunakan peta buih, cikgu minta anak-anak membuat perbandingan Menggunakan peta buih berganda, cuba banding dan bezakan antara sifat getah asli dan getah terbuikan. Okey, semoga anak-anak dapat menjawab soalan ini, membuat peta buih ini dengan baik. Okey, jadi sebagai rumusan, cikgu merumuskan tentang tajuk yang telah kita bawakan hari ini, iaitu tentang polimer, jenis polimer. Okey, dalam jenis polimer ada polimer semula jadi, kita bincangkan tentang getah asli. Bagaimana dengan getah asli, kita jadikan getah terbukan untuk menjadikan produk yang lebih bermutu dan berdasarkan kajian dan pembangunan, kita menghasilkan teknologi terkini berasaskan getah. Cikgu berharap agar anak-anak dapat memahami dan menggunakan pengetahuan ini dalam kehidupan kita seharian, dan cikgu berharap anak-anak dapat memahami dan menghayatinya demi kepentingan masa kita akan datang. Seterusnya, cikgu ucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, kepada Majlis Guru Cemerlang Negeri Melaka dan kepada semua guru-guru sains Negeri Melaka. Dengan itu, cikgu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi.